Sejumlah RM5.96 bilion Brunei dicadangkan bagi belanjawan negara pada perkhidmatan tahun kewangan 2023-2024. Cadangan tersebut dibentangkan semasa rang undang-undang pada mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan tema belanjawan bagi tahun kewangan 2023-2024 bersatu membina masa depan yang lebih makmur yang akan memfokuskan kepada 3 keutamaan. Pertama, memelihara kesejahteraan awam. Kedua, mendukung pemulihan negara yang inklusif dan berdaya tahan. Dan ketiga, pembangunan model insan yang dinamik, proaktif dan inovatif. Tema dirangka ke arah mengukuhkan lagi kedayatahanan sosial ekonomi negara dan bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Memelihara kesejahteraan awam merupakan fokus pertama semasa Majlis Mesyuarat Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan pihak kerajaan akan terus memberi keutamaan dalam memelihara dan melindungi kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk bagi memastikan kestabilan sosio-ekonomi negara. Ini antaranya termasuk memastikan keperluan-keperluan dan perkhidmatan asas di negara ini akan terus dapat disalurkan dan dinikmati oleh rakyat dan penduduk termasuk golongan yang berpendapatan rendah. Dalam fokus kedua, mendukung pemulihan negara yang inklusif dan berdaya tahan, iaitu usaha-usaha ke arah meningkatkan produktiviti negara melalui sektor swasta akan diberi keutamaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan, ia termasuk mengenal pasti sektor-sektor ekonomi melalui perkembangan perniagaan tempatan serta usaha-usaha dalam menarik pelaburan langsung asing FDI. Pembangunan modal insan yang dinamik, proaktif dan inovatif merupakan fokus belanjawan ketiga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan untuk meningkatkan kecekapan serta melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran, profesional dan berkeupayaan tinggi, kerajaan akan terus memberikan keutamaan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan prestasi dan kualiti sistem pendidikan, mengukuhkan pendidikan teknikal dan vokasional. Bagi mensejajarkan perancangan tenaga manusia, terutama anak tempatan, untuk mendapatkan pekerjaan yang mampan, Manpower Industry Steering Committee (MISC) ditubuhkan sebagai satu platform untuk mendukung visi Manpower Planning and Employment Council (MPEC). Mengikut laporan suku ketiga tahun 2022 Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, keluaran dalam negara kasar atau KDNK negara Brunei Darussalam mencatatkan pertumbuhan yang positif 0.9% setelah mencatatkan pertumbuhan negatif pada suku pertama dan kedua tahun 2022. Ketika mengongsikan prestasi ekonomi negara Brunei Darussalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan momentum kadar pemulihan ekonomi negara diunjurkan terus meningkat berikutan pembukaan semula ekonomi dan sempadan antarabangsa. Mengenai kedudukan fiskal kerajaan bagi tahun kewangan 2021-2022, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan, kutipan hasil pendapatan kerajaan meningkat 132.5% kepada 4.77 bilion berbanding tahun kewangan 2020
2021 berikutan kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2021 yang secara purata berada di paras melebihi $70 Amerika setong. Pada masa yang sama, perbelanjaan sebenar kerajaan juga telah meningkat 9.2% kepada 5.78 bilion berbanding tahun kewangan 2020-2021. Yang berhormat turut menyentuh, kerajaan telah merekodkan defisit berjumlah 1.01 bilion bagi tahun kewangan 2021-2022. Minat yang mendalam terhadap kopi mendorong pasangan suami isteri untuk membuka sebuah kedai kopi sendiri di Petani Mall Tutong. Ditubuhkan lebih 2 tahun, perniagaan yang diusahakan oleh Dayang Nurzawani binti Hamda, pemilik The Brewers Coffee, sememangnya mempunyai keunikan tersendiri yang pastinya menarik minat pencinta kopi. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran pada awal perniagaannya, namun ia tidak mematahkan semangat Dayang Nurzawani dan suami dalam meneruskan kerjaya mereka sebagai barista sehingga mampu menghasilkan variasi menu kopi untuk pilihan pelanggan. Pelbagai medium media sosial juga memainkan peranan dalam mempromosikan kedai kopi The Brewers Coffee secara lebih meluas. Cara tersebut setentunya menarik lebih ramai peminat kopi dan pelanggan yang setia. Kami start dari botol, so kami open dari rumah dulu, and then kami send ke kedai-kedai, and then last year around June kami start open area kiosk di depan Baiduri, and now kami open di sinilah. Cabaran-cabaran tu memang adalah confirm ada, and then from start dari botol, which is kami kadang-kadang kami payah mencari stok botol lah tu. And now we open kedai, barang-barang yang kami gunakan itu kadang-kadang ia naik harga, kadang-kadang kehabisan stok. Alhamdulillah, mostly yang datang tu is from teenagers, yang and then to the oldest customer lah. Diorang keep on coming lah. Alhamdulillah, sambutannya tu bagus lah. Di samping suntikan semangat dan sokongan moral, minat dan kesungguhan dalam suatu pekerjaan antara faktor yang mendorong kejayaan seseorang. Bagi belia yang ingin menceburi bidang perniagaan, motivasi juga diperlukan untuk memupuk keyakinan dalam diri seseorang itu. In future kami ada planning kan branch out, but for now belumlah, tapi ada insya-Allah maybe next 2 years kami adakan branch out to helping locals untuk mendapatkan pekerjaan lah. Untuk belia-belia yang mau memulakan perniagaan, ya make sure ia minat dari diri sendiri untuk memulakan perniagaan. Yang apa yang tani suka tu tani bukalah, tani make sure cuba tu keluarkan semua apa yang tani minat tu, and then make sure juga tani dapat support dari keluarga dan kawan-kawan lah.